mengambil sedikit masa untuk menjawab suatu soalan dan kemusykilan yang timbul, yang diutarakan dan diajukan. Dalam agama kita bebas untuk berhujah. Agama mengajar kita untuk berhujah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Quran kata wajadilhum, dan bermujadalah. Dalam Quran ada surah Al-Mujadalah. Al-Mujadalah jidal. Jidal ni kalau kita nak translate dalam bahasa kita, debat lah. Kalau kita nak lembut sikit, diskusi, dialog dan sebagainya. Quran kata dan berdialoglah dengan mereka dengan billati hiya ahsan, dengan cara yang elok. Apabila kita berhujah, kita mesti ada sandaran lah. Quran kata qul hatu burhanak in kuntum sadiqin. Datangkanlah bukti, hatu burhan, datangkanlah bukti dan hujah jika kamu daripada kalangan orang-orang yang benar. Agama mengajar kita untuk berdialog. Agama mengajar untuk kita berdiskusi. Agama mengajar kita untuk mendatangkan bukti di atas hujah kita. Disiplin yang agama ajar, bila kita tak setuju, kita datangkan hujah. Dialog dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang elok, dengan tutur kata yang cantik. Demikian agama. Tapi kalaulah kita yang mendakwa ahli sunnah, kan, bertasawuf dengan tasawuf Al-Ghazali, tetapi bila bercakap dengan nada ala-ala Samsing kampung dusun, kan, gangster tak ketahuan hala, nak pergi duk tumbuk orang, nak pergi duk sepak kemaluan orang. Ini akhlak yang buruk. Ini sikap barbarian. Tahu barbarian? Barbarian ni uncivilization. Tak ada tamadun. Orang gasar dia panggil. Orang yang mai daripada mana hala hutan cuih keluar mai duk buat gila. Bahasa orang utara, kan? Kita ada kesantunan. Kerana apabila kita berceramah, khalayak mendengar, khalayak yang pelbagai lapisan umur. Ada orang tua-tua, ada kanak-kanak, ada budak muda. Mereka nak dengar perkataan yang lunak, perkataan yang berhikmah, perkataan yang lembut, perkataan yang cantik, yang menggambarkan agama itu rahmat. Takkan dengar di masjid, aku sepak, aku terajang sakit. Sehingga kadang-kadang orang keliru. Ini masjid ke? Ini kedai kopi ke? Sebab itu bahasa melambangkan budi, bahasa melambangkan akhlak, bahasa melambangkan siapa kita. Sebab itu kita boleh berbeza, kita boleh berbeza, kita boleh untuk berselisih pendapat, tapi biarlah berselisih pendapat di atas hujah, di atas dalil. Kalau setakat nak kata kawan tu bodoh, nak kata kawan tu macam ni, kawan tu macam tu, ini ala Tatar dulu boleh. Ala-ala orang yang tak ada tamadun. Kita ada tamadun. Kita orang Melayu santun. Bahasa kita terpilih, perkataan kita tersusun. Laisal mu'min bitta'an wala la'an wala fahish. Nabi kata laisal mu'min, bukan orang yang beriman itu ta'an, kaki maki. Orang beriman ni dia bukan kaki maki. Yang maki ni orang yang tak berapa nak beriman. Tapi dia ustaz, apa lak melucahlah masjid, cakap lebih kurang, malu makcik-makcik yang duduk belakang tu. Duk sebut hok nu, duk sebut hok ni. Depa tak pernah duk dengar di rumah, main dengar di masjid. Lekeh sangat lah. Lekeh. Piramli kata low class. Tak ada saya jawab. Ramai kat bawah duk jawab dah. Tak ada saya jawab lagi tu. Ramai duk kata apa tak reti. Benda simple macam ni. Saya pun pelik. Takkan benda asah macam ni pun hang tak reti. Simple sangat. Punyalah teruk. Benda asah ya.
Boleh pergi tanya, mana dalil larang kata tak boleh baca Quran sebelum sembahyang? Ada, bukan ustaz pun. Duk bawah kat bawah-bawah dia kata, dalam ibadat ni bukan tanya mana dalil larang. Dalam ibadat ni kalau tak ada dalil tak boleh buat. Kena ada dalil dulu baru boleh buat. Ni hak jual pegagar jawab. Pasal tu kadang-kadang kita hak jual pegagar ni, jual pekasam ni lebih cerdik daripada sebahagian ustaz ni kadang-kadang. Belum lagi dengan bahasa yang kotor, bahasa kesat diucapkan dalam masjid. Ini sangat tidak madani. Ini sangat tidak tamadun. Ini bukan kelaku orang berilmu. Ini bukan rentak orang yang ada adab, orang yang ada akhlak. Ini gaya samsing kampung dusun Syarif Dul. Syarif Dul punya samsing, dia punya sembang darah. Duk kira nak temi orangnya, kan? Tapi pi tak tahu mana pun. Kan? Buang masa kadang-kadang layan orang yang tak ada hujah, tak ada ilmu. Kan? Saya malah nak jawab ni bukan pasal tak ada jawapan. Ada. Saya nak jawab lah. Tapi kadang-kadang buang masa nak jawab. Quran kata macam mana tu Imam, wa idza khatabahumul jahil, apabila kamu apabila kamu berbicara dengan orang-orang jahil, Quran kata jangan jawab, Quran kata jangan peduli. Qalu salama, padan dengan kamu kata assalamualaikum, tinggal apa? Tak ada hujah pun. Piung cekoh sana cekoh sini, habis 7 minit 8 minit tak ada kata apa pun. Tak apa, kita jawab lagi. Tapi sebelum tu kita mengaji dulu lah. Layan benda-benda kebudak-budakan. Orang putih kata childish. Childish ni kebudak-budakan. Dia 7 guli tak kena, dia main guli. Dia 7 guli tak kena, dia balik pergi mobile kat pak dia, dia kata depa ambil guli dia. Dia 7 tak kena, guli masuk dalam tu, orang ambil lah kan. Dia balik main abang dia kata orang ambil guli dia. Balik duk teriau di rumah, heret pak dia pi tempat guli. Ini semua kebudak-budakan, tak ada langsung standard ilmuan. So tuan-tuan hadirin mukminin, kita mesti jaga kelas kita. Penuntut ilmu, tullabul ilm, bercakap mesti ada hujah, bercakap mesti ada dalil, bercakap mesti ada sandaran, baru menggambarkan tamadun, baru menggambarkan ilmiah, baru menggambarkan kata kita ada akhlak. Hadirin mukminin, saya nak cerita satu riwayat yang berlaku kepada Sa'id ibnul Musayyib. Sa'id ibnul Musayyib. Sa'id ibnul Musayyib. Siapa dia Sa'id ibnul Musayyib? First, sebelum kita nak baca dia punya cerita, siapa dia Sa'id ibnul Musayyib? Dia ialah tabi'in. Dia bukan daripada kalangan sahabah. Dia tabi'in. Murid kepada sahabat. Sa'id ibn Musayyib. Dia menantu kepada Abu Hurairah, son-in-law. Father-in-law dia Abu Hurairah. Dia menikah dengan anak Abu Hurairah. Satu hari dia melihat satu orang salat lebih daripada 2 rakaat setelah terbitnya fajar. Salat qabliyah subuh. Kawan tu salat lebih 2 rakaat. Berapa rakaat qabliyah subuh? Kawan ni semayang lebih 2. 4, dia kata 4. Lebih daripada 2 lah. Lama kawan tu rokok, sujud. Kemudian Sa'id ibnul Musayyib, imam besar, jago, dia panggil kawan tu. Dia kata Nabi sembahyang 2. Sa'id ibnul Musayyib, sebahagian baca Musayyab, Sa'id ibnul Musayyib atau ibnul Musayyab. Dikatakan dia lebih suka Musayyib lah. Dia kata pasal apa hang sembahyang 4? Tuan-tuan, kawan ni nak sembahyang. Dia bukan tak sembahyang, dia nak sembahyang lebih. Satu, kalau Sa'id ibnul Musayyib duduk dalam masyarakat kita, kena Sa'id. What happened to you, Sa'id? What's wrong with you, Sa'id? Yang hang duk pergi bersabuk kalut orang nak sembahyang pasal apa? Dia nak mayang 2 ke? Dia nak mayang 4 ke? Dia nak mayang 6? Dia nak mayang. Hang pilah sabuk dengan orang yang tak mayang. Sa'id ibnul Musayyib ni pun nanti kena dengan geng ni. Pasal selalu kita dengar, pasal apa duk bersabuk orang nak sembahyang? Pasal apa duk kalut orang nak sembahyang? Pasal apa tak pergi kalut orang tak sembahyang? Tuan-tuan, dua-dua kita kata salah. Yang tak sembahyang tu clear salah. Yang sembahyang lebih daripada apa yang Nabi tunjuk juga salah. Kerana agama itu, sebaik-baik agama ialah mengikut contoh. Tak ada contoh kita tak buat. Yang dikatakan al-ittiba', yang dikatakan ittiba', ikut Nabi itu ialah mencontohi apa yang dicontohkan oleh Nabi. Sebab itu perkara yang tak ada contoh daripada Nabi,
kita tidak akan melakukan hal itu. Ini prinsip agama. Sebab itu saya kata benda ini asas. Kenapa benda yang sebegitu? Tuan-tuan pelik tak? 1 tambah 1, 2. Bukan benda, bukan Q tambah Q, bukan X tambah X, X tambah Y. 1 tambah 1 ya. Asas lah. Tiba-tiba masuk darjah 6. 1 tambah 1 berapa? Berapa? Hei, 1 tambah 1 bahan tak kerti ke? Darjah 6 lah ni. Macam tu lah keadaan ni. Punya benda asas ni pun dia keliru. Benda asas ni pun dia tak tahu. Benda asas ni pun dia tak lepas lagi. Tiba-tiba dia nak bincang benda yang lebih besar. No, cukup. Kita bimbang awak memalukan diri awak. Kita bimbang awak menjatuhkan, merendahkan diri awak di khalayak. Sebab manusia ni bila dia tak cakap orang tak tahu. Tapi bila dia cakap orang tahu, kata dia tak kerti. Kalau dia tak cakap orang tak gelak dekat dia. Tapi lepas dia bercakap, orang mentertawakan dia. Don't humiliate. Jangan memalukan diri kita. Sekadar kalau kita nak bagi motivasi bagi orang rajin sembahyang, sudah. Jangan awak terjun di dalam perbahasan hukum jika awak tidak ada alatnya. Kata orang Melayu, lautan dalam jangan diduga kalau kail panjang sejengkal. Nanti awak terkapai-kapai, tak ada siapa nak pi menyelamat, tenggelam lagu tu saja. Kalau boh baru orang bersilat lagu tu, dia duk kira nak tumbuk orang. Jangan main-main tuan-tuan. Pi kelas silat, baru mukadimah ni apa dia? Tuan-tuan bisa masuk kelas silat. Mukadimah ni baru nak perbetul ke kuda. Kuda-kuda nak pergi betul. Ambuh dia masuk kuda-kuda nak pergi betul. Pi nak sikit orang tepus. Hai. Dia kena nak buka. Ni kita tahu dah kira orang yang nak tumbuk dengan orang ni baru kuda-kuda. Pasal kalau tok guru dia steady. Dia tak ada. Dia tak cakap banyak. Pak sudah terlentang. Hok yang ni, hamba sini. Yang ni yang jenis dia tak berani pi. Umum. Kita steady ya, okey. Lepas tu Sa'id Ibn al-Musayyib dia tak bagi kawan ni salat. Sa'id Ibn al-Musayyib tak bagi kawan ni salat. Dia kata jangan salat. Tuan-tuan, larangan salat. Kemudian kawan ni kata, "Hai Abu Muhammad." Abu Muhammad ni siapa dia? Pula tak Sa'id Ibn al-Musayyib. Abu Muhammad ni dia punya kunyah, gelaran dia Abu Muhammad. Abu Muhammad, dia tanya dekat Abu Muhammad. Dia kata, "Adakah Allah akan azab aku kerana aku sembahyang lebih? Adakah Allah akan azab aku kerana aku sembahyang? Allah akan masukkan aku dalam neraka kerana aku sembahyang? Salahkah aku sembahyang? Apa salahnya aku sembahyang? Di mana dalil larang kata tak boleh sembahyang lebih?" Lebih kurang macam itulah. Sa'id Ibn al-Musayyib dia jawab, tuan-tuan, jawapan yang sangat padu kemah. Apa kata Sa'id Ibn al-Musayyib? Tuhan tidak mengazab engkau kerana engkau salat. Tuhan tidak mengazab engkau kerana salat tu. Tapi Tuhan mengazab engkau kerana engkau menyelisihi sunnah nabinya. Engkau kerana engkau melakukan sesuatu lebih daripada apa yang dilakukan oleh Nabi. Tuan-tuan faham tak poin dia tahu nak? Bagi clear elok-elok orang mengaji. Kita kena ada prinsip ni, kita kena jelas. Sa'id Ibn al-Musayyib kata bukan salat itu masalahnya. Kerana Nabi buat dua engkau buat lebih. Sa'id Ibn al-Musayyib kata Nabi buat dua engkau buat lebih. Masalahnya pada lebih itu kerana engkau menyelisih sunnah dan engkau melakukan sesuatu dengan anggapan engkau lebih baik daripada Nabi, Allah akan mengazab engkau di atas sebab itu. Sebab itu hadirin mukminin, asal kepada ibadah ialah kita tak boleh buat, tak boleh kita beramal melainkan ada dalil yang kata boleh. Ni tajuk ni orang belajar ajar satu punya silibus. Al-asal, saya sebut beberapa perkataan. Antaranya perkataan yang disebut oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, al-asl fil ibadah at-tawaqquf. Dalam kitab dia Fathul Bari, asal kepada ibadah adalah tawaqquf. Apa dia? Asal kepada ibadat berhenti, tak boleh buat sehingga datangnya dalil. Benda asal. Bukan tanya apa tuan-tuan, soalan menggambarkan tahap ilmu kita. Betul tak? Kita boleh tahu satu orang ada ilmu tak ada ilmu based on his question. Soalan kita boleh tahu dah kawan tu alim tak alim. Soalan pun kita boleh tahu dah terang mana dia ni. Pasal apa? Soalan menggambarkan tahap ilmu. Sebab orang akan tanya berdasarkan apa yang dia faham.
Itu kadang-kadang kita boleh tahu, oh dia ni teratu ya soalan. Macam tu imam, alim kan, faqih, tajwid. Dia tak akan tanya hukum nun bertemu dengan ba. Yang tu saya tanya. Saya nak tanya sikit, nun bertemu dengan ba hukum apa? Oh, la ilaha illallah, nun bertemu ba pun tak reti. Kita duk kata kat belakang. Apa? Ni kafar punya standard. Lu dia pi tinggi-tinggi lagi tu. Apa qiraat yang orang nak baca ni kan macam standard tinggi. Perbahasan tu. Nampak? Sebab itu tuan-tuan, asal kepada ibadat ni orang tak tanya apa dalil larang. Contoh tuan-tuan, saya bagi contoh. Tahiyat, tuan-tuan nak pi baca, apa tuan-tuan nak pi baca? Contoh tahiyat, tuan-tuan nak pi baca kunut dan tahiyat. Ataupun tuan-tuan nak pi baca lain pada tahiyat lah. Baca apa-apalah, baca lain pada tahiyat. Orang akan tanya, hang baca apa? Abanglah kita baca apa? Bukan orang baca tahiyat. Hang bang mai aku dalil apa yang kita tak boleh baca tahiyat? Jam. Kalau kita tanya apa dalil larang ibadat, sekali kita dah mayang isyak 5. Lepas tu orang tegur, tu imam, isyak 4. Apa dalil kata isyak tak boleh 5? Tok imam kan tanya, dalil tak? Saya sembahyang isyak 5, dalil apa kata tak boleh? Orang akan kata, what happened to you, Tok Imam? Orang kata, apa siapa jadi Tok Imam? Orang tak tanya lagu tu. Tengok, kita tengok lagi. Kata para ulama, al-asl fil ibadah annaha idza lam tutlab la tan'aqiq. Asal hukum di dalam ibadah, hukum asal kepada ibadah ialah tidak dituntut, yakni tidak dilakukan jika tidak berlaku. Artinya dia memerlukan dalil untuk tuntut benda tu supaya dibuat, baru boleh buat. Kalau tak ada dalil, tak boleh buat. Itu ibadat. Tuan-tuan, esok bulan Ramadan puasa malam, siang buka. Kalau orang kata, bukan puasa siang, malam bukan makan, apa dalil larang puasa? Tuan-tuan tanya lagi tu. Tanya dulu budak-budak kartun tanya. Hang tak bagi aku puasa malam, apa dalil kata tak boleh puasa malam? Tuhan suruh puasa siang. Hak tu Tuhan suruh puasa siang. Yang tak bagi puasa malam ni mana? Jam tuan-tuan, jam. Jenuh. Dia pergi sujud dulu. Lepas tu dia rokok. Kita pergi tegur. Mat, bagi ketahuan ni. Awak yang hang pergi sujud dulu. Orang rokok dulu. Hang habang kat aku dalil yang kata larang tak boleh sujud dulu. Bukan Nabi semayang rokok dulu ke? Lepas tu baru sujud. Tak betul. Nabi semayang dia rokok dulu. Lepas tu baru dia sujud. Tapi aku nak tanya, ada tak Nabi larang sujud dulu? Ada? Ikut suka. Akhirnya agama, kalau duk kira ada tak dalil larang, ada tak dalil larang, lah kali agama akan jadi ikut dan, ikut suka. Maka sebab itu tak ada dalil tak boleh buat. Akhirnya banyaklah kalau saya nak baca perkataan-perkataan para ulama yang kata asal kepada ibadat ini dilarang. Tuan-tuan tengok akhir sekali. Saya nak baca satu ayat Quran. Surah Asy-Syura ayat 21. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din man lam ya'dhan bihillah walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa inadh zalimina lahum 'adzabun alim. Patutkah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang menentukan mana-mana bahagian dari agama mereka sebarang hukum yang tidak diizinkan oleh Allah, dan kalaulah tidak kerana ketetapan kalimah yang menjadi pemutus, yakni hukum daripada Allah untuk menangguhkan hukuman hingga ke suatu masa tertentu, tentulah dijatuhkan azab serta merta kepada mereka yang berbuat demikian, dan sesungguhnya orang zalim itu akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Asy-Syura ayat 21. Ringkas. Tuan-tuan balik pergi tengok. Ibn Kathir kata. Kata Ibn Kathir. Ayat tadi ni Ibn Kathir ulas. Ibnu Kathir. Tak kena Ibnu Kathir. Mereka tidak mengikut. Tengok, Ibnu Kathir kata, mereka tidak mengikut apa yang disyariatkan oleh Allah kepadamu Muhammad. Mereka tak ikut syariat yang Allah beri kepada engkau Muhammad daripada agama yang lurus. Sebaliknya mereka mengikut apa yang disyariatkan untuk mereka oleh para syaitan mereka daripada kalangan jin dan manusia, dari kesesatan dan kejahilan yang batil yang mereka ada-adakan dalam jahiliah mereka, dalam bentuk menghalal apa yang Tuhan haramkan, mengharamkan apa yang dihalalkan, ibadah-ibadah yang direka, palsu, dan perkataan yang rosak. Artinya apa? Ibn Kathir kata apa? Depa pi reka hak yang bukan Tuhan buat turun kat Nabi. Tu Ibn Kathir kata hak Tuhan buat turun kat Nabi, depa tak pakai, depa pi reka. Ni jahiliah ni. Musyrikin Mekah ni pi reka. Musyrikin Mekah ni pi reka lain pula, pi buat hak lain pula.
bercanggah dengan apa? Pasal apa? Pasal ikut depa. Sedangkan syariat, pasal tu kalau kita mengaji dalam hukum syarak, asy-syari' huwallah. Siapa dia yang mensyariatkan hukum? Siapa dia yang buat syariat? Syariat siapa punya? Allah. Kalau dia tak suruh, kita tak boleh buat. Pasal dia yang punya agama ni. Asalnya hampa jangan duk buat kalau dia tak suruh. Bila dia suruh baru hampa buat. Tapi kalau dia tak suruh hampa pi buat, nama dia hampa pandai. Contoh macam ni lah. Payah dia kena bagi contoh, tu tak faham. Saya nak pergi Kuala Lumpur, pinjam kereta Bang Mahathir. Bang Dek pinjam kereta Lepas tu Bang Dek kata, Ustaz pinjam elok-elok lah, saya tak ambil duit. Buh minyak kereta petrol. Dia habang saya buh minyak kereta petrol. Saya pun naiklah kereta Bang Dek. Sampai di Petronas, buh diesel Jahanam. Telefon Bang Dek, ni Bang Dek, kereta Jahanam. Awak tak tahu saya bubuh diesel tak berjalan. Saya habaq suruh bubuh petrol ni apa, petrol ni 95 bukan diesel. Awak tak boleh ke bubuh diesel? Tak boleh lah kereta saya kata petrol lah. Awak yang pandai lebih, kan Jahanam. Kalau nak bubuh diesel, bubuh kereta hang. Kereta ni kereta siapa? Kata Bang Dek. Aku kata apa? Bubuh petrol. Hang bubuh apa? Diesel. Pasal tu tak jalan. Kalau hang nak bubuh diesel, kereta siapa? Kereta hang ke kereta aku? Kata saya. Hati pun. Payah kan nak faham. Kalau kita nak buat Kediri, pandai-pandai Kediri, kita buat agama kita sendiri. Siapa pun tak kata. Rumah kita nak cat kalam merah, kawan tu main tegur. Tak elok merah. Kita akan kata apa? Rumah aku. Simple ya tuan-tuan. Sebab itu hadirin mukminin, para ulama telah menjelaskan hal-hal ini yang menunjukkan kepada kita bahawa setiap perkara telah digariskan oleh Nabi. Al-asl fil ibadah at-tawaqquf. Asal kepada ibadah kita berhenti. So apabila tuan-tuan nak suruh satu orang, nak syariatkan satu orang, nak ajar satu orang, nak perintahkan satu orang di dalam agama, tuan-tuan hendaklah mendatangkan dalil. Sat lagi ni sebelum hang balik, hang semayang 2 rakaat ba'diyah isyak. Dalil kita pun baca. Okey. Sat lagi hang sampai rumah, hang boleh semayang witir. Paling kurang 1, 3. Ada dalil? Okey. Sampai rumah kita mayang 2. Bini tanya, "Abang, mayang apa 2 rakaat balik rumah?" Tahiyatul masjid. Cik duk mengaji tahiyatul masjid ni. Bukan buat di masjid ke? Takkan laki nak tunjuk lelaki. Laki kata apa? Laki kata apa? Tahiyatul masjid ni kalau kita masuk masjid buat 2 rakaat, masuk rumah tak pernah dengar lagi. Laki dia akan kata apa? Laki kan jawab. Hang buat mai dalil kata Nabi larang mayang tahiyatul masjid di rumah. Hang buat mai dalil yang kata Nabi larang tahiyatul masjid di rumah. Oh, tak ada lah. Tak ada hang sengak. Jenuh lah lagu tu tuan. Cukup lah kot noh. Ngayak sikit kita tangguh. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.